Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada rakan-rakan semua. Apa khabar? Kita dengar lagu sekejap. Sama juga hati. Okey, sekarang kita tengah ber-PKP Perak pun dah masuk dalam grup PKP. Jadi semoga rakan-rakan di sana, di luar sana, semoga berada dalam keadaan berjaga-jaga, berhati-hati, sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Sekiranya tak perlu keluar, jangan keluar. Hanya keluar untuk perkara-perkara yang penting sahaja. Okey. Untuk hari ini kita akan ada lagi sembang santai kita pada hari ini dengan tajuk yang lain, iaitu kita nak fokuskan kepada kelas ICT bersama warga emas. Okey, di Perak ini ada satu pusat internet yang betul-betul kita tahu dia memang ada kelas setiap minggu ataupun setiap bulan dengan warga emas. Jadi hari ini kita akan bersama dengan sahabat kita daripada Pusat Internet Komuniti Lenggong, iaitu Saudari Nurul Syuhada binti Muhammad Anas bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi sedikit orang kata pengalaman beliau dengan warga emas yang mengikuti kelas beliau. Tanpa buang masa, kita menjemput Saudari Syuhada untuk bersama kita dalam chat room kita. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar dah? Ada apa khabar kat sana? Baik. Clear ke? Okay. Apa cerita COVID, status COVID dekat Lenggong sekarang? Lenggong setakat ni semalam ada 2 kes baru. So setakat ni yang aktif ada 3 kes saja. 3 kes kat Lenggong, dalam Bukit Lenggong. Oh itulah, sekarang ni kalau kita tengok apa ni kes dekat Perak ni pun dah bertebaran kan. Bukan saja di satu tempat saja, tengok banyak juga mungkin yang dah ada kes COVID kan. Jadi semalam saja pun Perak dah ada 200 lebih kes COVID. Jadi kita pun dalam tempoh PKP ni tetap bekerja dan juga terpaksa macam biasa. Kerja macam biasa. Terpaksa ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kita punya ketua lah. Okey, kita tanya sepanjang PKP, apa rasa-rasa aktiviti yang akan dilakukan di Lenggong? Macam mana cara nak beraktiviti di Lenggong? Okey, PKP ni kita kalau sebenarnya PKPB, yang ni PKP selama 2 minggu ni kelas, bukan kelas lah, macam ulang kaji saja, tapi kita terhad lah 3 orang sahaja. Maksudnya orang akan datang ke internet juga? Tapi kita terhad 3 orang je, bukan kelas lah, dia macam lebih pada ulang kaji je. Sebab ada permintaan kan. Lagi satu macam pertandingan-pertandingan online tu still on lah. Maksudnya lah tempoh 2 minggu ni banyak juga pertandingan online lah untuk kata menguji tahap ICT penduduk di sana lah. Kalau kat sana permintaan maksudnya memang banyak orang akan pusat internet ni dekat sana sangat penting ke, ataupun sebenarnya diorang ada pusat lain ataupun tempat lain, kedai lain untuk diorang pergi untuk melayari internet? Kalau macam pusat macam yang ada internet macam ni, pusat internet je lah, dia tak ada macam, dia tak ada cyber cafe ke apa, tak ada untuk diorang nak ni, untuk menggunakan internet. Maksudnya diorang macam di sana memang memerlukan pusat internet lah. Ya betul, sangat penting. Di sana satu yang berhampiran, tapi satu lagi pusat internet Kampung Raban. Tapi tu lebih kurang 11 kilo lah daripada sini, 11 kilometer daripada sini. So kalau yang ke sana memang permintaan lah.
Kalau okey, kita nak tanya, kita nak berbalik kepada kita punya sembang santai pada hari ini, iaitu usia bukan penghalang warga emas belajar ICT. Mula je bila betul-betul Syuhada start dengan kelas dengan warga emas ni? Sebenarnya dah lama, dah bertahun-tahun lah, 4-5 tahun dah pun. Tapi yang kita betul-betul yang kita buat memang setiap minggu, lebih kurang setahun lebih lah. Memang setiap minggu tu khas, ada satu hari yang kita khaskan hari Jumaat lah selalunya. Setiap minggu memang khas kelas warga emas. Macam mana boleh nak ajak dia orang? Kan senang kan kita nak ajak warga emas ni untuk belajar ICT tau, sebab bila kita ajak je opah dah tua, opah dah tak boleh nak belajar lagi. Macam mana nak ajak warga emas ni untuk join kelas kita, kelas ICT ni? Okay, sebenarnya warga emas dekat sini, golongan warga emas dekat sini, diorang sangat aktif. Diorang banyak join macam monopoli persatuan kelab semua kat sini lah. So memang diorang aktif, jadi bila kita ada program apa, kita akan invite diorang punya persatuan semua tu lah. Contoh macam, memang ada kelab warga emas sendiri kat sini. Selangor memang ada kelab warga emas sendiri. Dia ada klinik kesihatan. So boleh ke? Clear ke? Clear boleh. So diorang banyak aktif dalam persatuan semua. Jadi bila kita buat program, kita akan invite diorang untuk join program kita. So dari situ, dia dah join program, diorang berminat lah nak belajar semua. Macam diorang ni terdiri daripada suri rumah ke ataupun orang yang berkejaya lepas tu pencen ke, macam mana? Macam-macam. Pesara kerajaan ada, lepas tu suri rumah yang memang tak bekerja pun ada, lepas tu yang peniaga pun ada. Peniaga kecil-kecilan, buat kuih apa semua kan. So banyak kategori lah. Maksudnya macam diorang ni memang ada asas ICT ke atau tak? Atau diorang ni tak tahu, diorang datang tu memang belajar daripada basic terus ke macam mana? Memang selalunya daripada zero lah. Memang zero lah. Apa cabaran nak ajar warga emas ni? Apa cabaran yang paling orang kata selalu terjadilah kalau ajar warga emas? Sebab kalau kat sini, kalau dulu ada kisah dia, bila diorang pegang mouse tu, bila kita kata suruh gerak, dia gerak dia mengikut tangan dia. Maksudnya kalau tangan dia sampai ke bawah, maksudnya ke bawah lah. Sampai kalau macam jatuh dia punya mouse tu. Itu macam cabaran kat sini dululah sebab diorang terbiasa dengan mouse kan. Kalau kat sana macam mana? Sama juga, macam tu juga. Dia kadang dia orang takut nak pegang, takut meletup ke apa kan. Maksudnya sebab tu yang cabaran dia tu lah, dia kalau yang memang daripada zero, memang tak tahu apa, memang kadang berminggu-minggu untuk ajar mouse dan keyboard ni saja. Sebab tu kelas kalau dengan warga emas dia bukan setakat sebulan 2, kadang ongoing sampai setahun lebih. Jadi macam apa kelas yang diorang dah hadiri? Apa yang diorang dah belajar rasanya diorang boleh buat sendirilah antara kelas? Selalu memang kita buat yang Microsoft Office, yang paling basic. Word tu memang ada, Microsoft Word, PowerPoint dengan Publisher. Selalu memang 3 tu lah kita akan ajar. Excel tak, selalunya Excel ada juga tapi jarang lah. Selalunya memang 3 tu, Microsoft Word, PowerPoint dengan Publisher. Lepas tu pembelajaran YouTube semua tu kan. Kalau macam Microsoft Word tu, selalunya apa yang diorang akan buat, surat ke? Biasa surat rasmi, jadual, semualah yang table apa tu kita ajar. Tapi memang kalau nak belajar semua tu memang bukan sebulan 2 lah, selalu setahun lebih. Dia orang ongoing datang. Konsisten lah. Tapi memang maksudnya setiap minggu tu memang diorang akan datang lah. Memang tak kurang daripada 2 tu, memang sentiasa 5 ke atas ke macam mana? Kan? Selain daripada macam selain daripada aktiviti kat pusat internet, apa lagi aktiviti? Adakah diorang akan join kita setiap kali buat pusat internet buat program ataupun aktiviti di luar pusat internet pun diorang akan join ke macam mana? Bukan yang ICT sajalah. Maksudnya kalau macam apa saja program diorang tu memang kita orang tak ketinggalan untuk jemput lah. Sebabnya contohlah kan macam kalau kita buat program kita akan jemput Kospen contoh kan. Kospen pun dimonopoli oleh golongan emas juga. Diorang dalam kelas kita juga dekat sini kira warga emas memang aktif persatuan. Jadi macam
Bila kita panggil kelas pun orang datang. Program biasa yang selain ICT pun datang. Sebab dia memang aktif kat sini. Maksudnya tak adalah dia orang macam setengah warga emas kan, dia macam malu nak belajar pegang komputer. Maksudnya dekat Lenggong ni warga emas dia memang berminat dengan untuk belajar ICT jugalah. Maksudnya kalau buat pertandingan-pertandingan melibatkan ICT, dia akan jual lah. Betul. Kuis-kuis online tu dia boleh lah, dia boleh jual sendiri. Daripada tak kan daripada zero. Maksudnya memang ada ni lah, ada penyertaan lah kalau setiap kali buat program ni. Macam mana Ada nak tarik minat warga emas ni untuk sentiasa konsisten mengikuti kelas di pusat internet? Itulah kita kena buat kelas secara kerap. Contohnya macam kita dekat sini setiap minggu sekali tu memang ada. So kalau macam kita buat contoh sebulan sekali, nanti diorang macam dah lupa. Lepas tu macam dah tak ingat dah apa yang belajar, so macam malas datang. Jadi kita untuk nak attract diorang tu setiap minggu kita buatlah konsisten. Sentiasa ada. Datang tak datang tu lain cerita lah kalau dia tak datang ke apa, tapi kita sentiasa konsisten setiap minggu sekali. So sebulan tu 4 kali. Macam penyusunan kelas tu macam mana? Macam mungkin minggu ni diorang akan belajar menaik, mungkin minggu depan diorang, adakah diorang macam belajar membaca ni ke online untuk paper ke apa ke? Macam mana untuk penyusunan kelas? Ada jadual lah. Lepas tu dah habis tu kita buat exam pula. Buat macam ulang kaji. Lepas tu dia konsisten lah sampai habis lah. Kadang ada yang kena lama macam 2 tahun tu ada yang masih lagi duduk datang lagi kan. 2 tahun. So kadang dia orang stop sekejap, lepas tu datang balik. Ada tak kisah kejayaan diorang yang boleh dikongsikan? Ada tak yang seorang warga emas ni yang dia boleh membuat surat sendiri? Kalau datang pusat internet, kalau surat tu dia boleh buat sendiri dah. Ada tak? Ada. Ramai yang boleh buat. Maksudnya tak perlu nak harap, maksudnya ialah kelas yang dia hadiri tu kan, sebab dia boleh buat surat sendiri. Sebab bukan nak kata kat sini budak sekolah pun tak boleh buat surat sendiri. Semua nak harapkan pusat internet juga kan. Jadi kalau macam warga emas pun dia belajar dan boleh buat, maksudnya hebatlah. Ada tak gambar-gambar yang Syuhada nak kongsikan dengan kita untuk tetapan kita punya rakan-rakan di luar sana? Ini antara kelas yang berkaitan dengan ICT lah. Yang melibatkan warga emas lah? Yang ni contoh macam ni kelas publisher. Ni pun kita orang selalu kadang-kadang saja buat program yang macam santai ICT. Dia kadang ada game tapi melibatkan ICT juga lah. So, yang cuba je ada besar kan sebab tak nampak. Tak nampak. Besarkan dulu. Boleh tak nampak tak nampak. Boleh nampak tapi kecil kan? Oh ya ke? Buat dah slide ke? Kecil lagi besarkan sebab tak ni. Boleh? Nampak? Nampak je. Nampak. Kena klik kat gambar. Besarkan kat gambar. Dah besar dah ni. Kat sini tak besar. Okey. Mana. Mana dia punya nak klik apa ni? Boleh ke tak boleh? Open gambar. Tekan balik kat gambar. Boleh tak? Okay. Dah besar dah. Dia nampak kecil ke? Dia tetap juga. Mana ada besar, dia tak besar pun. Betul.
Kakak ada kongsikan yang lain ni. Betul kan gambar ni kan? Sekejap Sekejap. Okey. Okay, kita masih menunggu kita punya sahabat test dia punya gambar. Okay, pelan-pelan tak apa. Kita pun sembang santai je kan. Kejap Besar tak? Tak besar lagi Okay, ni besar. Barulah clear orang nampak. Ini masa buat apa ni? Aktiviti apa ni? Yang first tadi. Yang ni macam santai Lalu kita buat macam online quiz guna macam quizzes ke apa. Selalu santai ICT lah, dia santai je, dia bukan kelas lah. Ini yang ni selalu ada je ni 2 kali. Diorang ni terdiri daripada seluruh rumah ke apa? Sebab nampak macam ada yang macam berkejaya je dalam ni. Ada juga yang pencin. Yang pencin yang makcik ni dah 70, makcik Norijah ni dah 76. 76? Ui, nampak sihat 76 tu kiranya memang orang kata memang warga emas lah tu. Sanggup belajar maksudnya dia memang berminat dengan ni lah. Dan sangat aktif berpersatuan. Sebab nampak gaya pun sangat aktif. Okay, yang ni macam ni kelas lah, kelas publisher. Kita tak ramai pun, 5 orang macam tu je. Sebab nak fokus kan. Yelah, memang okay. Ini pun macam santai ICT juga. Santai macam 2 bulan sekali macam tu sana. Tapi memang banyak, kayaknya memang sentiasa akan ada kan, tengok ramai juga yang join kelas dengan pusat internet ni, Lenggung ni. Sentiasa ada. Diorang sangat aktif. Kita dekat sini warga emas sangat aktif. Okay. Jadi yang sebelum ni lah. Yang pertandingan hari tu pun yang waktu kita dah lepas PKP dulu kan, kita dah ada buat pertandingan yang video kan. Itu pun penyertaan pun memang mostly daripada warga emas. Kita tak ada daripada boleh juga. Kalau kat sini banyak warga emas ni kurang sikit lah. Banyak budak-budak dengan golongan dewasa. Kalau kat sana banyak warga emas tu kira dia terbalik sikit lah kan. Maksudnya warga emas lebih berminat dengan ICT daripada banding dengan orang biasa. Yang ni tu semua penyertaan video tu mostly ni peserta dia lah untuk yang video yang hari tu kan, yang kita ada pertandingan tu. Memang yang kita tahu pertandingan baru-baru ni Okay. Ni pun macam ni kelas ICT biasa lah. Penuh kelas ICT pun penuh juga. Dia kadang ikut lah, kadang ramai, kadang tak ramai macam tu. Kalau biasa-biasa 3 tu, kalau paling minimum apa 3. Tapi COVID ni kan kita hadkan pada 5 je. Masa time COVID ni diorang datang juga ke tak? Sebelum PKP ni pun datang. Tapi diorang 3 datang. Kalau yang ni diorang buat apa ni? Ni kita belajar Microsoft Word ni. Okay. Maksudnya sekarang ni diorang kalau dengan keyboard tu memang diorang dah biasa lah. Maksudnya kalau nak buat huruf kecil, huruf besar, lepas tu kalau tanda simbol-simbol pun semua diorang boleh buat sendirilah tanpa perlu panggil cikgu. Selalunya kalau ni dah boleh dah lah. Cuma yang kalau yang tak datang lama kan kadang dia betul. Sebulan 2 bulan lepas tu dia datang balik dia lupa. Tapi bila dia dah pegang dah balik tu dia ingat balik lah. Dia dah ingat balik lah. Sebab dia pun tak ada kemudahan tu kat rumah, contoh macam komputer ke laptop kan, nak ulang kaji tak ada. So datang sini je. Tapi macam diorang ni, diorang menggunakan telefon pintar ke? Ada smartphone. Selalunya ada smartphone lah. Tapi smartphone tu pun yelah kalau dah datang sini tu, kalau tak tahu apa tanya kan, sebabnya smartphone tu pun macam-macam dalam tu kan. Tapi kadang-kadang diorang pun nak tak reti dekat smartphone tu. So belajar dekat sini lah. Okay. Dari gambar. Adakah golongan wanita sahaja yang mengikuti kelas warga emas di pusat internet Lenggong ataupun ada juga kaum lelaki juga
yang hadir untuk belajar ni, belajar Mostly ICT. wanita. Mostly wanita. Adalah lelaki, tapi seorang dua je lebih pada wanita. Tapi tak tahulah kalau macam pusat internet lain, banyak wanita juga kan? Nah, kebanyakan memang ke wanita lah sebab dia orang ada persatuan. Kalau macam di Lasah ni pun golongan wanita juga sebab kita ada kat sini, kat setiap Faedah dah ada satu apa ni kumpulan GPW. Jadi kumpulan GPW ni dia akan join lah kalau macam kita ajak suruh buat baca Yasin ke, dia orang akan datang lah. Macam kalau tidak kita tak tahu kan kita akan buat bacaan apa khatam Quran untuk bulan Ramadan kan. So macam dia orang akan datang, dia akan join lah. Tapi disebabkan COVID ni kita pun dah tak ada kelas macam tu kan. Jadi tak adalah dia orang datang. Tapi kita nampak kalau golongan warga emas ni dia memang suka kalau kita ajak, kalau ada apa ni cek darah ke kat pusat internet ke, ada buat aktiviti pun dia orang akan datang juga. Dia orang sangat memberi inilah memberi kerjasama untuk hadir. Kalau kita ajak, kita jemput dengan cara yang betul, dia orang akan datang lah. Okay. Ini warga emas. Ini buat apa ni? Ni Pak Cik Sufian ni dia Microsoft Word ni. Pak Cik Sufian ni umur dia 70 lebih lah. Dia pesara. 70 lebih. 70 lebih, tak ingat berapa umur dia. Tapi dia ni dari lama dah daripada pusat internet yang lama dulu kan, yang sebelum duduk dekat sini. Sebabnya dah lama dah, dia memang dari dulu lagi. Kadang dia kalau macam dia dah lama tak belajar tu dia datang lah. Dia pesara kerajaan. Ada tak di antara diorang ni sebenarnya macam ahli jawatankuasa yang menggunakan pusat internet ni untuk membuat minit mesyuarat ke, membuat kerja ke, ada tak? Ya ada. Macam Pak Cik Sufian ni dia AJK juga. AJK Kelab Warga Emas. So dia buat surat apa semua tu kat sini lah kadang. Sebab mudah kan PC Betul. Lagi lepas tu diorang boleh ada bantuan daripada petugas kan pusat internet kalau tak tahu. Petugas yang akan betul kan. Okey, kat sini kita ada soalan. Kita tengok dulu soalan pertama. Kita tengok soalan yang pertama daripada Kak Nur Izam Juso ni. Apakah cabaran mengajar kelas warga emas? Tadi pun sebenarnya kita dah jawab, tapi boleh ulangkan sikit kot. Cabaran. Mungkin ada 2-3 cabaran. Cabaran tu satunya kalau yelah warga emas lambat sikit tak dapat kan untuk belajar kan. Sebab zaman dulu-dulu pun memang tak ada benda ni, kemudahan komputer, internet semua ni tak ada. So bila dah berusia ni baru diorang berminat nak belajar. Sebenarnya diorang minat tapi tak ada kemudahan kan. So diorang pun dekat rumah pun tak ada kemudahan tu, jadi hanya datang ke internet saja untuk belajar. So jadi macam bila kalau kita buat kelas minggu sekali pun kadang-kadang dah lupa sikit lah yang minggu lepas punya. So kena ni balik. So cabaran dia tu lah, macam kita sabarlah. Kadang nak dia sebenarnya ngajar warga emas ni satu je, sabar kan? Betul. Sabar, sangat-sangat bersabar. Kita tak boleh nak laju sangat pun tak boleh. Kalau nak terlampau kata nak ke depan sangat pun tak boleh. Kena slow-slow je, steady je ngajar orang dewasa. Tapi seronok sebenarnya ngajar orang dewasa ni sebab yelah macam happy kan sebenarnya mengajar orang dewasa ni. Happy, seronok. Okey, kita ada lagi satu soalan. Okey. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Hanita sebab kita tengok Puan Hanita pun ada join kita punya live ni. Kita tengok daripada Hayati Yusof. Adakah warga emas ini memang ahli kumpulan ataupun pertubuhan apa-apa ke? Tips untuk tarik warga emas selalu ikut kelas ICT. Okey, Yati kata. Tadi pun kita dah bincangkan tadi melalui persatuan kan? Memang sebab warga emas dekat sini, golongan warga emas kat sini, diorang aktif persatuan kelab semua kan, macam monopoli oleh golongan warga emas. Contoh macam kelab warga emas lah. Lepas tu contoh kita ada Kospen pun warga emas monopoli juga, banyak. Lepas tu kita ada KRT pun banyak warga emas juga dalam tu. Jadi bila kita buat macam program, kita akan invite persatuan-persatuan tu kelab tu semua kan. So macam diorang tu memang
apa memang kebanyakannya memang ahli persatuan-persatuan tu. Perlu ke kita ahli ni Ya. perlu ke kita ni sebagai petugas pusat internet kita merapatkan diri kita mencari warga emas untuk belajar? Maksudnya kita kena join diorang punya persatuan, okey, lepas tu kita mohon diorang untuk join kita. Boleh ke? Macam bagus tak kita ni, kita kena mencari diorang, bukan diorang mencari kita. Kalau kita mencari diorang baru macam diorang rasa kita perlukan diorang untuk diorang belajar bersama kita. Betul. Sebabnya kalau diorang buat program, diorang memang akan join juga. So bagi macam dia sama jugalah join. Macam contoh diorang buat macam KRT kat sini pun aktif. KRT apa semua kan. Program kita orang join sekali lah. Kita orang jadi Ustia ke. Dia macam win-win lah. Diorang join. So macam dari situ diorang rasa macam okay, macam boleh kerjasama lah antara kita. So jangan kita saja yang ni kan. So kita pun kena involve dengan diorang sekali. Macam diorang ni memang datang diorang sendiri ke dengan cucu ke? Tak ah, memang diorang datang sendiri, berkawan. Sendiri. Macam kat Lasas ni kan ada sebelum COVID lah, ada macam opah dia ni, dia hantar cucu dia untuk belajar. Tapi bila dia dah tengok cucu dia belajar, opah dia pun join sekali masuk kelas belajar. Jadi dia macam bersaing dengan cucu dia pula belajar. Jadi dia menjadikan macam cucu pun seronok belajar, opah dia pun seronok belajar kan. Warga emas. Dia kadang kawan atas kawan pun ada. Contoh kawan dah join. Dia kata hampirlah situ boleh belajar seronok semua kan. Lepas tu marilah kawan dia pula. Ada tak dia orang ni macam apa, mesti dia orang macam mana nak cakap lupa, dia hilang, dia stuck kejap. Okey, apakah aktiviti selain daripada ni? Selain daripada di pusat internet, mungkin ada aktiviti di luar yang selalu syuhada join dengan golongan warga emas ni. Mungkin ada jogging ke, tiba-tiba dia orang ajak pergi jogging lah, pergi masak lah. Ada tak join sekali? Memang kalau diorang buat program, selalunya kalau kita tak ada masalah, kami tak ada masalah apalah, kita orang pergi join sekali. Yang hari tu lepas COVID ada satu program anjuran KRT dekat situ. So kita orang jadi Ustia lah kat situ. Memang diorang semua ni dah jadi ahli pusat internet lah? Ya memang. Memang ahli pusat internet lah. Tak ada masalah. Okey. Okey, apa perancangan syuhada sempena COVID ni? Bulan tahun 2021 ni kita tak boleh nak jangkakan kita punya kelas, betul tak? Kita tak tahu nak buat kelas ni boleh tak buat kelas macam mana kita selalu buat. Jadi apa perancangan syuhada dengan golongan warga emas ni untuk orang kata konsistenkan kelas dari setiap bulan lah pada tahun ini? Macam program tu kita ada hide dia lah kan, berapa orang. Betul. Nak buat kelas tu masih still boleh je, cuma ni kita maksima pun paling ramai pun 5 lah kan. Tapi kalau macam program, macam sebelum ni kita orang selalu 2 bulan sekali ada santai ICT kan. Kita orang buat ke jom hide sekali dengan diorang, tapi benda tu tak boleh buat dah lah sekarang ni kan. Betul. Kalau dengan warga emas tu setakat kelas mingguan je lah. Sebabnya kalau nak online nak buat online ke apa ke, kemudahan tu tak ada dekat rumah diorang pula. Macam tu lah kan. So sekarang setakat ni dengan warga emas tu memang yang hari Jumaat tu, setiap hari Jumaat tu memang sentiasa on lah. Okey, selain daripada kelas warga emas, sekarang ni masih on lagi kelas golongan yang mana? Ada golongan yang bekerja ke, join kelas ke macam mana? Selain daripada golongan warga emas. Setakat ni memang on je kelas, cumanya kita limitkan je tu lah 3 orang. Macam sekarang dah PKP. So PKP pun setakat 2 orang, 3 orang tu boleh lah. Kan, tapi macam macam untuk pejabat kerajaan apa semua kan, ada record untuk kelas semua. Tapi kita kena tengok juga berapa orang lah. Macam di Lenggong ni,
dia punya penduduk dia macam mana? Dia melibatkan banyak bangsa tak? Macam sama rata tak bangsa dia? Macam Cina, Melayu, India di Lenggun ni. Ada tak golongan-golongan selain daripada Melayu ni yang menggunakan bahasa selain Melayu ni yang menggunakan pusat internet sebagai kelas? Ada. Tapi dekat sini memang Melayu lah ramai. Tapi Chinese dengan Indian pun ada. Kelas pun ada tapi tak seramai kaum Melayu lah. Tapi ada je macam contoh kita sekarang ni kelas dengan suri rumah dan cikgu tadika. Itu ada Chinese lah. Dia tu konsisten juga. Dia konsisten datang setakat ni lah. Okey, kita pun dah sampai ke akhir kita punya perbincangan pasal warga emas ni. Nanti mungkin insyaAllah kalau ada masa nanti kita nak ajak Syuhada pula sebab kita tahu Syuhada ni dia boleh juga mengajar dalam bidang Photoshop. Jadi mungkin kita akan ajak minta lain sekali untuk Syuhada ajar kita. Mungkin bukan dalam sembang santai lah tapi mungkin ruangan kelas ke, boleh kan? Boleh. Okey, apa kata-kata terakhir Syuhada kepada rakan-rakan kita di luar sana yang bekerja sama juga macam kita kan, yang ingin mengajak golongan warga emas ni untuk mengikuti kelas di pusat internet? Okey, macam yang saya cakap sebelum ni, kita kalau nak attract golongan warga emas tu kita kena masuk sekali dengan diorang juga kan. Macam kita orang, diorang datang kita orang punya program, datang kita orang punya kelas, kita pun join program diorang juga kan, sama-sama. Dan kalau buat kelas tu konsisten lah, jangan sebulan sekali. Warga emas ni kalau kita buat konsisten seminggu sekali lah, at least seminggu sekali tu kita dah tetapkan untuk kelas diorang. So diorang bersemangat lah. Kalau dah sebulan sekali tu diorang pun dah lupa dah semua kan. So sekarang ni kita dengan kita pun join juga program diorang untuk bagi diorang tu sama-sama juga dengan kita. Betul, diorang pun nak juga kita join ni kan. Okey, kita dah berada di akhir rancangan. Terima kasih kepada Syuhada kerana melapangkan masa pada pagi ini untuk bersama dengan Sembang Santai PIK. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okey, itu saja daripada kami di Pusat Internet Feda Lasa. Terima kasih kepada Syuhada sekali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang lain terima kasih kerana menjadi penonton pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang insyaAllah. Tapi untuk minggu depan, hari Jumaat minggu depan kita tak ada sembang santai. Mungkin minggu yang lagi satu mungkin insyaAllah ada. Kita nak cari kita punya pengurus pusat internet di Perak ini yang ada dia punya kemahiran untuk kita kongsikan bersama. Baru kita akan bersama dengan pengurus yang pilihan untuk masa akan datang. Okey, kepada semua jaga diri, jaga SOP, jangan merayau, duduk rumah. Yang penting kalau rasa nak datang ke pusat internet dah tempoh 2 minggu ini, kena buat temu janji dahulu. Okey, siapa yang nak buat BPR pun boleh di pusat internet, tapi perlu mengikut kita punya SOP lah yang kita tetapkan. Di mana siapa yang datang pusat internet kena buat temu janji dahulu. Okey, yang kedua pakai mask. Yang ketiga, scan QR code MySejahtera ataupun tulis nama. Kalau tulis nama, tolong tulis nama dengan penuh. Kebanyakan semua tulis nama singkatan. Sebab apa? Sebab susah kalau terjadi apa-apa. Sebab di pusat internet ni kita tak kenal orang kadang-kadang orang luar. Kita pun tak kenal siapa. Jadi tolong tulis nama penuh anda di buku rekod kita. Okey, itu saja. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.